Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-A'raf. Kita akan baca dari ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pentadbir, yang menyusunkan segala sesuatu, yang mentakdirkan segala yang berlaku. Dan selawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 147 dari surah Al-A'raf kita baca. Cuma semalam kita dah sebut dah 146 ni sebagai satu peringatan untuk kita, jangan kita takabur dengan ayat-ayat Allah. Jangan kita takabur dengan ayat-ayat Allah. Kerana sifat takabur dari ayat-ayat Allah ataupun takabur dari hukum-hukum Allah akan menyebabkan seseorang itu dijauhkan dari Al-Quran. Akan menyebabkan seseorang itu dijauhkan dari Al-Quran. Sehingga apabila jauh dari petunjuk Al-Quran, bukan dia tak nampak jalan kebenaran. Wa in yarau sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Kalau dia nampak pun jalan kebenaran, dia tak ikut. Dia jadi tak ikut. Ini antara sifat orang sombong. Allah kata A, dia kata B. Allah kata B, dia kata C. Senantiasa dia bantah. Senantiasa dia membantah ayat-ayat suci Al-Quran. Malah pada mereka hukum Allah ni boleh untuk mereka ni ubah sesuka hati mereka. Mereka rasa Al-Quran ini ayat-ayat Allah, boleh mereka pilih mana yang nak ambil, mana yang tidak. Mana nak ambil, mana yang tidak.
Sehingga kita tengok mereka ni bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak kadang-kadang ada dua pihak lah. Ataupun adalah beberapa pihak. Kadang-kadang dia baca Quran, bukan tak baca Quran. Tapi dia baca, natijah dia berbeza dengan kita baca. Nah, orang kafir baca Quran, orientalis baca Quran. Tapi dia ni, dia baca dengan sifat bukan nak tunduk. Sehingga Quran tidak memberi manfaat sedikit pun kepada mereka. Jadi jangan kita baca Quran ni, tujuan dia untuk kita berhujah dengan orang. Tujuan dia kita nak berdebat dengan orang. Jangan. Bacalah Quran, tujuan dia untuk memperbaiki diri kita, nak islah diri kita, nak jadikan Al-Quran itu sebagai hidayah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sehingga kita ni akan mengatur diri kita, apakah kita ni sama ataupun tidak, masih lagi jauh daripada petunjuk Al-Quran. Kena lagu tu kita muhasabah diri. Kalau kita baca Quran semata-mata kita nak berhujah dengan orang, maka kita tak akan terpandu kepada kebenaran. Ini yang berlaku oleh orientalis ni, pengkaji-pengkaji Islam yang tidak beragama Islam. Kita hairan macam mana mereka ni faham tentang Al-Quran, akan tetapi tidak beriman dengannya. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kesombongan. Kesombongan daripada dari Allah terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan sifat dia tu Allah Taala kata wa in yarau sabi wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia tengok ayat-ayatku, kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia tengok semua ayat, okey, kalau mereka sebarang ayat, mereka tidak beriman kepadanya. Wa iyarau sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Bila dia tengok ayat-ayat membawa kepada kebenaran, dia tak ikut kebenaran tersebut. Wa iyarau sabilal ghayyi, kalau dia tengok jalan kesesatan, maka terus dia mengambilnya sebagai jalan yang dia nak lalu. Okey, yang ni sifat-sifat macam ni kita minta jauh lah. Kita minta jauh. Dan kita minta Allah Ta'ala ni antara doa yang diajarkan. Doa ni doa yang disebut daripada salaf. Bukan hadis Nabi, tapi oleh kerana bab doa ni luas kan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kami untuk ikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan, rezekikanlah kami nak jauh kebatilan tersebut. Gitu kita minta dengan Allah Azza wa Jalla agar kita ni dijauhkan dari sifat sombong dari ayat-ayat Allah. Sifat sombong dari ayat-ayat Allah. Bala lah ni. Kadang-kadang golongan liberal ni mereka ambil Quran, berhujah dengannya. Cuma dia pick apa hak dia nak lah. Kerana Quran ni mudah kalau ni. Alhamdulillah. Zaman dulu Quran ni payah nak dapat. Sehingga orang yang ambil Quran ni adalah orang yang betul-betul serius nak ambil Quran. Mana serius nak ambil Quran ni, dia pergi talaqi, dia baca, dia dapat Quran tu daripada guru, barulah dia ada Quran. Kefahaman dia tu dia ambil dengan tafsir, tok guru ajar, barulah dia faham bahasa Arab dulu gini, barulah dia ambil ilmu tafsir.
kita lah ni alhamdulillah mudah macam mana, pergi beli kedai kak, dapatlah satu terjemahan, ambil terjemahan, kemudian kita berbaca terjemahan tersebut. Ataupun download lagi mudah, download je di internet, dapatlah translation kita baca. Jadi tak sama dah cara kita baca dengan cara asal pemahaman terhadap Quran. Sebab kita hanya ambil dia punya hasil terjemahan. Perbahasan tafsir tu kita pun tak tengok, kita pun tak rujuk ulama-ulama tafsir. Jadi kalau begitulah, kita di situ maknanya menyebut orang-orang yang golongan liberal lah zaman kita ni. Adapun orang-orang yang mana dia masih lagi merujuk kepada sifat ataupun cara yang sebenar, terutamanya merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab, sumber asal, itu insya-Allah lah dia terpandu. Mudah-mudahanlah. Apa pun kita minta dengan Allah. Kefahaman terhadap Quran ni Allah yang nak bagi kepada siapa yang dikehendaki. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kebaikan, Allah fahamkan dia dalam tentang agama. Jadi begitulah juga soal Al-Quran ni, mintalah kefahaman tentangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberi faham kepada kita. Tidak ada yang boleh memberi kepada kita kefahaman melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi senantiasa minta dengan Allah. Baik, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, setelah datang petunjuk Al-Quran pun dia kufur dan dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan hari akhirat, habitat a'maluhum, gugurlah amalan-amalan mereka yang baik. Hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Okey. Mereka tidak diberikan balasan pada hari akhirat melainkan bagi apa yang telah mereka kerjakan dari perbuatan kufur dan maksiat. Adapun kebaikan mereka tidak dihitung. Habitat a'malum. Kalau orang mendustakan ayat-ayat Allah, maka semua amalan mereka yang baik itu binasa. Dan tidaklah mereka itu dibalas melainkan pada apa yang mereka lakukan itu dari kemaksiatan dan kekufuran. Melainkan dari kemaksiatan dan kekufuran yang mereka lakukan. Amalan baik habis. Ini mendustakan diri, ditafsirkan ini kekuasaan. Mendustakan ayat-ayat itu dikurungkan kekuasaan Allah. Macam semalam di parlimen. Menteri dah jawab. Cantik menteri jawab. Apa dia cerita tak tengok kita parlimen. Dia macam mana ni kat kabinet. Datuk Saifuddin jawab, ini kekuasaan Allah. Bala air ni bala Allah. Cerita bab air. Ketentuan Allah bukan ada pembangkang. Memang kerajaan negeri pun dah nafikan ada pembangkang. Tapi ketua pembangkang jawab, ini kena kerakusan. Dia cakap kerakusan dia kata. Nafikan kekuasaan Allah. Itu nak sebutkan dia. Mungkin dia maksud tu dari sudut pentadbiran lah. Ada kelemahan dia nak tu. Wallahu ta'ala alam lah. Kita nak kata dalam ayat tu dia menafikan kekuasaan secara langsung tu tidaklah. Mungkin itu dari sudut pentadbiran, tapi maknanya di sini orang-orang yang mana menafikan atau mendustakan ayat-ayat Allah
Itu apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, dia tidak beriman dengannya. Dia tidak beriman dengannya dan tidak menerima. Mari saya tengok satu cerita, kita tengokkan video. Semalam saya cerita Nak Haji Senin cerita tentang orang India, kan? India yang kata minta dengan Allah dan sebagainya, kan? Banyak baca Al-Fatihah. Ada orang hantar video kat saya, seorang India ni, dia tahulah kau Fatihah dia tahu, semayang 5 waktu, ambil air semayang dia tahu, puasa pun dia pernah puasa, bagi salam, baca doa makan, semua tahu. Hidup tu semua orang Islam dah. Tapi dalam hati dia tu masih lagi tidak beriman. Ada sesuatu benda yang menyebabkan dia melebihkan sesuatu daripada Allah. Itu sombong. Sombong dengan Allah. Dia melebihkan sesuatu yang ada pada dia daripada hak Allah. Orang ni memang layaklah Allah Azza wa Jalla tolak amalan dia. Kita dah sebut sebelum ni cerita Abu Jahal. Gelaran sebelum daripada tu Abul Hakam. Nama sebenar dia Hisham. Nama sebenar dia Hisham. Abul Hakam maknanya bapa kepada kebijaksanaan. Bapak lah dia punya bijaksana. Bahasa budak-budak lah ni lah. Bapak dia kata bapak. Kalau bapak tu maknanya hebat lah dia punya tu. Bapak punya besar dia kata. Mana bapak punya besar tu hebat lah. Tanpa sedar anak-anak kita dah guna kunyah. Dalam istilah Arab kunyah ni bapak lah. Tapi bapak kunyah bahasa Arab dinisbah kepada anak. Cuma ada juga dinisbahkan kepada sifat. Ada juga dinisbahkan kepada burung. Kalau Nabi SAW tanya budak, ya Aba Nughair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nabi panggil dia Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Nabi tak tanda kepada burung. Cuma Nabi bagi gelaran kepada dia Abu Umair sebab sama dengan Nughair, burung dia, nama dia. Jadi Abu Jahal nama asalnya Abul Hakam. Bapak lah dia punya bijaksana. Tapi dia sombong. Dia tahu benda tu benar. Apa dia pun curi-curi dengar Nabi baca Quran kerana dia rasa benda ni betul. Tapi oleh kerana dia dengan Nabi ni ada persaingan kabilah. Kabilah dia tak sama dengan kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengaku Nabi Muhammad ni Nabi, jadi macam rendahlah kabilah dia. Akhir sekali dia tak beriman. Dia tak beriman. Lalu Nabi pun panggil dia Abu Jahal, bapa kejahilan. Sombong. Pasal apa? Ada sesuatu yang menghalang dia dari menerima ayat-ayat Allah. Apa dia? Keturunan dia. Jadi dia melebihkan dari Allah. Jadi sombong di situ. So begitulah kita. Kalau tiba-tiba ada seseorang ni dia menolak ayat Allah kerana asbab lain daripada agama. Boleh jadi sebab keturunan dia pada hari ni, boleh jadi sebab parti yang dia sokong, boleh jadi kerana negeri yang dia tinggal, boleh jadi kerana tempat dia belajar. Apa juga asbab. Kalau tiba-tiba dia dengan asbab perkara tersebut dia tinggalkan ayat Allah, maka sombonglah dia dengan Allah. Orang kata ni dalil Quran kata begini, hadis Nabi jawab macam ni. Dia kata betul lagu ni, tapi saya tak boleh terima sebab tempat saya ni pemahamannya begini. Maknanya dia mendahulukan kefahaman setempat.
ada beberapa tempat dia dah gazet, tempat kita macam ni, macam ni, macam ni. Lalu bila kita bawa dalil daripada Al-Quranul Karim, dia tolak. Dia kata yang ni tak sesuai untuk diamalkan di tempat kita. Sedangkan yang dibawa adalah Quran. Yang dibawa adalah hadis. Tapi alasan dia, oh betul benda ni betul, tapi tak sesuai diamalkan di tempat kita. So apa justifikasi kita nak kata lagu tu? Melainkan itu adalah kesombongan. Oh maknanya tempat kamu tu lebih besar daripada Allah. Lebih besar daripada ayat-ayat Allah. Bila dibawakan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Oh pendapat guru saya tak macam ni. Saya cenderung kepada pendapat guru saya. Walaupun Quran kata A, Quran kata B, hadis kata A, dia tetap memilih B kerana ini pendapat guru dia. Sombonglah. Kan? Jadi sebab itu justifikasi kita adalah tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Semalam saya duduk baca ada isu bergaduh tentang yaqazah ni, tak habis lagi. Isu yaqazah, isu Nabi, orang boleh nampak Nabi secara sedar. Secara sedar. Kemudian adalah orang post. Dia kata kalau Nabi ni boleh hadir dalam majlis-majlis selawat hak pak kita ni duduk Malaysia ni, sepatutnya kalau betul Nabi boleh hadir lagu ni, sepatutnya Nabi hadir, Nabi juga boleh hadir pada pertelingkahan sahabat tu. Kan? Kalau kita terima argumen Nabi ni boleh hadir secara yaqazatan, yaqazah, maka dia kata takkanlah Nabi nak hadir dalam majlis selawat dia orang yang mana kadang-kadang tidak menepati lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Nabi tak hadir pada benda yang lebih penting daripada tu. Ini majlis zikir, habis majlis, habis ha? Nabi datang majlis ni. Sedangkan kalau kita kira majlis tahkim, apa berlaku antara Muawiyah dan Ali, nah, patutnya situ lagi lah. Lagi diperlukan. Peristiwa tu di mana dia Di mana? Di Syam ke akan di Madinah. Tapi nak sebutnya, kalau dia kata di sini Nabi boleh hadir, maka patutnya tu. Patut adalah orang mari kata tak hormat kepada Nabi, tak sayang kepada Nabi dan sebagainya. Bukan isunya di situ. Isunya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isunya apakah benda ni ada dalam Quran ataupun hadis. Jadi dia kata benda tu tak mustahil nak boleh berlaku. Apa masalah kita nak terima benda hak kita fikir tak logik. Dia kata. Kalau fikir tuan-tuan lagu tu, dia kata tak boleh nak terima benda yang luar daripada adat, maka kita tak boleh terima belakalah. Apa tu cerita Nabi Musa pun kita tak boleh terima, mukjizat Nabi Muhammad pun kita tak boleh terima. La ilaha illallah. Isunya bukan kita tak boleh terima benda pelik. Tak. Isunya ialah benda yang tak datang dengan dalil. Kita terima mukjizat walaupun dia pelik, walaupun kita tak tengok. Sebab apa? Sebab dia datang dari Quran dan hadis. Sumber dia tu. Kita terima cerita mukjizat tongkat Nabi Musa walaupun pelik, sebab dia ada dalam Quran. Tapi kita tak terima yaqazah kerana dia tak ada dalam Quran dan hadis. Dan dia juga ditolak oleh sebahagian besar ulama. So itu pandangan yang lebih selamatlah insya-Allah.
Baik. Jadi isunya ialah jangan sombong. Jangan sombong. Jangan kerana tempat kita tolak Quran dan hadis. Jangan kerana guru kita tolak Quran dan hadis. Jangan kerana parti kita tolak Quran dan hadis. Jangan kerana kabilah keturunan kita tolak Al-Quran dan juga hadis. Apa yang berlaku kadang-kadang asbab keturunan ni banyak. Orang India dia tak nak masuk Islam bukan kerana tak faham, tapi kerana dia anggap agama keturunan dia adalah Hindu. Orang Buddha kerana dia tak masuk Islam bukan sebab dia tak faham kadang-kadang, sebab dia anggap agama keturunan dia adalah Buddha. Itu menghalang dia daripada ayat-ayat Allah. Semujur kita ni bab keturunan agama kita Islam. Jadi berhujah dengan keturunan selamat dah kita. Cuma belum selamat sepenuhnya. Kalau tiba-tiba kita guna dalil yang sama, tok nenek kita dulu buat lama dah. Tiba-tiba mari generasi baru ni habis tak betul belaka tok nenek kita. Bukan kita nak menyalahkan tok nenek tak. Kita nak mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau dia tolak perkara tersebut kerana mendahulukan nenek moyang, maka itu nama termasuk kesombongan. Jadi jangan sombong. Kalau tidak, Allah Ta'ala palingkan hati kita. Baik. Adapun orang yang kufur atau mendustakan ayat-ayat Allah, habitat a'maluhu. Habislah amalan mereka yang baik-baik. Dahulu pun hilang, kemudian pun hilang. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Okey. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah mereka dibalas melainkan pada apa yang mereka kehendaki. Sebaliknya kalau mereka beriman, semua amal baik dulu pula dikira. Kalau orang kata, contohnya seorang tu masuk Islam. Kalau orang tu dulu dia beriman, kemudian dia murtad, maka semua amalan baik dia habis. Amalan jahat dia, kira ke tak kira? Kira lah tak? Moga. Tapi kalau dia tu kejahatan kufur murtad dia tu memang tu kejahatan paling besar sekali. Ya, tu cukup dengan hak tu satu, hak lain tu tenggelam lah. Ya. Yang kedua, sebaliknya. Kalau zaman dulu dia kufur, kemudian dia beriman, terhapuslah semua kejahatan dia. Amalan baik dia tetap lagi dikira. Kekal. Mana semua amalan yang dia buat kebaikan sewaktu dia belum Islam, bila dia masuk Islam, semua amal baik itu akan dikira sebagai kebaikan. Dan kejahatan yang dia lakukan, Allah Ta'ala akan tukar sebagai kebaikan. Itu kelebihan orang yang bertaubat lah. Jadi bab terhapusnya amalan ni, dia berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Kita kalau pun dah beriman pun, bila kita bertaubat, Allah tukar kejahatan tu kepada kebaikan. Apa? Hercules, Hirakal. Tak masuk Islam. Najasyi yang masuk. Najasyi yang masuk. Hirakal tak. Hirakal ke dia koyok surat tu. Rom. Kisra koyak Parsi. Hirakal tak masuk Islam juga. Yang masuk Islam Hirakal Ar-Rum, dia panggil masa tu Abu Sufyan lupa dah cerita dia. Tapi dia tanya Hirakal, dia ada juga dia tanya-tanya. Kalau tak silap saya lah. Kena refer balik cerita tu. Tak mari hari ni. Baik.
wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Nabi Musa sesudah dia pergi ke Gunung Tursina, mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Ijlan jasadan lahu khuwar, bertubuh dan bersuara. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihissalam ni bila selepas daripada seberang Laut Merah, berjalan dengan kaum dia dan sampailah ke dekat Bukit Tursina, Nabi Musa pun pergi bermunajat, meninggalkan kaum dia untuk dijaga dan dijaga oleh Nabi Harun. Dia pergi selama 40 hari. Okey. Dan cerita yang kita dah sebut semalam, siapa dia pengsan dan sebagainya, itu tempoh Nabi Musa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu dia pergi itu, dia tinggalkan kaum dia dengan Nabi Harun. Masa dia tinggal itulah berlaku. Baru tinggal 40 hari. Ini antara faedah kita ni dengan kita nak puji sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pengikut Nabi Musa, orang yang rapat dengan Nabi Musa, 40 hari kena tinggal oleh Nabi mereka, habis. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut dia, setelah Nabi wafat, Islam makin berkembang. Nabi wafat, memang betul sahabat tak boleh terima Nabi wafat. Mula-mula cerita Umar radhiyallahu anhu, siapa pun kita tahu dia ni, siapa dia cakap Nabi Muhammad meninggal, dia nak tebah leher. Sehingga Abu Bakar datang baca ayat Quran, akhirnya dia pun mengaku. Tapi setelah Nabi wafat, adalah sekumpulan orang berlakunya riddah, murtad, Musailamah al-Kadzab, golongan-golongan dia lah. Tapi sahabat ni, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Nabi yang pertama, orang yang faham tentang agama, disokong dan dibantu oleh Umar radhiyallahu anhu. Mereka tetap teguh mempertahankan dakwah Nabi sampai alhamdulillah golongan murtad tu dihapuskan dan kemudian Islam berkembang Mekah sampailah ke tempat kita, dan alhamdulillah kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kuasa besar pun tumbang selepas daripada Nabi wafat. Rom dan Parsi pun tumbang. Ni kemuliaan siapa? Setelah daripada Allah Azza wa Jalla, kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan, maka dia juga menunjukkan kemuliaan para sahabat yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Nabi Musa 40 hari. 40 hari. Dalam 40 hari tu, apa yang dia buat? Tu, anak lembu tu. Kita ni kalau tidak kerana sahabat-sahabat yang jaga, sebab tu kita kembali kepada salafus salih. Kita ni yang menjaga kita ni, selain daripada nombor satu sekali, Allah Azza wa Jalla. Allah dah jamin dah tidak akan hilang agama ni sampai hari kiamat. Tapi asbab penjagaan Allah Azza wa Jalla ialah Allah Ta'ala menjadikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang adil, jujur, amanah. Mereka menjaga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu kita hari ni kena kembali kepada sifat generasi tu. Kalau duduk pada kita lah, andai kata duduk pada kita, kita ni bila orang baca hadis Nabi, hari ni terimalah, mari orang lain, oh hebat betul juga lagu ni. Nah, betul juga. Saya sebut cerita
Bila kita cerita pasal-pasal benda-benda pelik ni, saya sebut cerita. Saya pun buat pasal video depan mak saya lah. Video hak ustaz cerita, ustaz tu cerita seorang syekh ni, orang kata gambar ni haram. Lepas tu dia tanya, mana gambar hak haram tu? Mana hak haram tu? Lepas tu syekh tu tunjuk gambar ayat. Ni hak haram ni, dia kata. Hak ni hak haram. Dia pun tunjuk ke gambar ayam, pun tubik ayam. Tubik ayam. Keluar daripada gambar tu ayam yang hidup. Pernah dengar video tu? Oh, tak pernah dengar. Kak Azhar tak pernah dengar. Kena tunjuk Kak Azhar juga. Jadi mak saya bila dengar, dia kata, hebat sangat tok guru dia ni. Dia kata, jangan kata hebat. Cuba dengar molek ni. Ni tak panggil hebat, ni dia panggil mengarut. Pasal apa mengarut? Hak dia sebut ni boleh menghidupkan yang mati. Boleh sekadar menghidup yang mati, mencipta daripada gambar berubah jadi ayam yang betul. Ni tahap mukjizat dah ni. Bila kata tahap mukjizat ataupun kerja ni, kerja Tuhan dah ni, betul ke orang ni akan kata, betul ke cerita dia tok guru dia tunjuk ni? Maknanya tu mengarut. Takkanlah seorang manusia boleh tunjuk ke gambar keluar ayam hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh buat lagu tu. Nabi Isa alaihi salam ya, mukjizat dia boleh buat dengan tanah betul-betul burung kemudian hidup sebagai tu. Tu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ni mari tok guru dia boleh buat. Tu tidak pelik, tu nama dia mengarut. Kalau pada Nabi Isa betul. Kalau pada orang lain mustahil. Tapi nak sebutnya, tara orang yang biasa, dia boleh kata, betul lah cerita tu. Betul, hebat tok guru dia. Tengok. Nabi tak ada dengan kita. Kalau andai katalah orang-orang seperti kita yang hidup zaman Nabi dulu, agak-agak Islam nak sampai generasi seterusnya macam mana? Habis segala cerita khurafat keluar belaka. Nah, orang ni cerita dengan cerita ayamnya, hak ni cerita dengan cerita singa dia, hak ni cerita-cerita macam-macam lah. Hak cerita kewalian, karamah tu karamah ni. Orang hak tak berpakaian, duk isap rokok pun kita muliakan jadi ulama wali. Agak-agak lah sifat gitu ni sama dengan sifat sahabat Nabi ke atau sama dengan sifat pengikut Nabi Musa? 40 hari Nabi Musa tinggal. Habis. Pada Nabi Musa kata, pergi sekejap, aku pergi sekejap ni bermunajat dengan Allah 40 hari. Nah, selama aku tinggal ni mau dengarlah perkataan Nabi Harun. Mari-mari jadi sembuh anak lembu. Siapa kepala dia? Kepala ketua hak buat sembuh anak lembu ni. Nama dia apa? Samiri. Samiri ni kalau kita tengoklah dari satu sudut ajaib. Ajaib dia punya. Allah Ta'ala jadikan watak macam ni. Maknanya Samiri ni dia ikut Nabi Musa daripada awal. Dia salah seorang daripada pengikut Nabi Musa. Bererti dia tengok bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Dia tengok bagaimana Nabi Musa diberikan anugerah oleh Allah membelah lautan. Dia tengok bagaimana mukjizat-mukjizat yang berlaku ke atas Nabi Musa alaihi salam. Okey? Akan tetapi pada dia ni ada sesuatu yang dia rasa mungkin dia boleh buat sesuatu yang baik. Bila sampai ke lepas ni, waktu Nabi Musa duduk bermunajat lepas daripada selamat daripada Fir'aun, mereka ni ada ambil harta-harta rampasan atau yang mereka rampas daripada ataupun yang mereka dapat daripada kabilahnya Fir'aun. So pada hukum agama mereka, ghanimah harta rampasan ni tak boleh dimakan, tidak halal.
yang boleh makan harta rampasan perang ni umat kita je, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mereka buat? Mereka pun gali dan mereka campur barang-barang emas tu dalam satu lubang. Huliyihim. Mari Samiri, dia kata kita bakar. Dia pun bakar. Bila emas tu jadi lembut, tiba-tiba dia pun ambil emas tu betul-betul jadi patung. Kemudian dia kebetulan ada satu tanah, dia ambil bekas tanah yang dipijak oleh kudanya Jibril alaihissalam waktu Jibril turun untuk membinasakan Fir'aun. Dan masa tu Jibril ada kan, kita ingat cerita Jibril kata kepada Nabi SAW, kalau kamu tengok waktu aku campurkan tanah dalam mulutnya Fir'aun waktu dia nak mati tu. Maknanya Fir'aun, Nabi dia takut Fir'aun mengucap kan. Jadi Jibril ada masa tu. Dalam surah Taha kita dah baca dah cerita ni. Apa tu? Faqabattu qabdatan min athari rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Jadi dia kata dia ambil tanah, segenggam tanah daripada bekas tapak kaki kudanya Jibril alaihissalam yang turun, lalu dia campurkan dalam emas tu. Dia campur dalam mulut Fir'aun tu Jibril. Samiri ni dia ambil segenggam, Samiri pula campur dalam emas yang dibakar. Dan dia bentukkan jadi ijlan jasadan lahu khuwar. Ada yang kata, pendapat dalam tafsir, setelah bakar tu keluar anak lembu dengan daging dan darah. Daripada emas tu keluar anak lembu daripada daging dan bersifat daging dan darah. Ijlan jasadan, anak lembu memiliki tubuh, lahu khuwat, keluar bunyi. Jadi mana lembu yang hidup betul. Tapi jumhur ulama berpandangan setelah emas tu dibakar, maka setelah dicampurkan tanah tu, lalu keluar ataupun dia bentuk anak lembu yang ada suara. Akhir sekali mereka terfitnah dengan perkara tersebut. Dan mereka menganggap anak lembu tersebut adalah sembahan yang mereka minta dengan Nabi Musa. Yang dia minta kepada Nabi Musa dulu, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kama lahum alihah. Cerita dia minta dengan Nabi Musa, biarlah kami ni ada juga Tuhan yang nampak sebagaimana mereka tu ada Tuhan. Dan mereka ni debat patung-patung ni hebat. Antara yang mereka belajar daripada tamadun Fir'aun adalah pembinaan patung-patung. Dan juga disebut Samiri ni ada kemahiran tu. Kemahiran buat patung Samiri ni. Ya, sebab mereka ni adalah golongan hamba yang menjadi tukang pembinaan buruh pada zaman Fir'aun. Jadi zaman Fir'aun ni apa hak ada banyak? Patung. Kalau pergi tengok ke muzium di Mesir, masuk dalam tu patungnya. Tak je masuk Gaza. Tak pernah sampai. Egypt tak ada. Saya pergi masuk masuk dalam muzium tu, patung banyak-banyaknya patung, semua patung. Kita nak balik tu souvenir pun patung souvenir dia. Patung piramid tu souvenir patungnya. Dia kata tak pasal, jalan jauh-jauh beli patung Tuhan orang Mesir, balik rumah letak dalam mari perhiasan sebagai kenangan kita pergi ke Mesir.
Oh, halus molek dia punya tipu daya syaitan. Jalan jauh hak klik patung. Patung hak sebegitulah yang menyebabkan terfitnahnya pengikut Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala kata, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat atau memikirkan bahawa patung itu tidak berkata apa-apa, tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak juga menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya berhala yang disembah dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi mereka ni lagi cepat daripada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ada generasi juga. Bani Israel ni 40 hari. Mungkin mereka terbiasa hidup masa tu lah. Hidup zaman Fir'aun tu. Dia pula tukang buat patung. Jadi bila dia terkesan dengan tu, lepas Nabi Musa pergi, tiba-tiba ada patung, dia pun ikut je. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu. Dan ketika mana mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, berkatalah mereka, qalu la illam yarhamna, mereka kata sekiranya Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami dari orang-orang yang rugi. Maka setelah Nabi Musa AS dia balik, dia tengok, akhir sekali Nabi Musa pun bakar balik patung tu, sehingga rosaklah patung tersebut daripada sifat lembunya itu. Dan kemudian Nabi Musa pun alau Samiri, Samiri pun meninggalkan mereka. Pengikut Nabi Musa pun kembali beriman kepada Nabi Musa AS dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kisah Nabi Musa balik tu ada pada ayat yang seterusnya, muka surat sebelah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dia balik kepada kaum dia dengan keadaan marah dan duka cita. Dan dia tahu dah pengikut dia tu, dia tahu pengikut dia sudah terpesong daripada agama waktu dia munajat lagi. Kerana Allah Azza wa Jalla tanya tentang kaumnya. Macam mana kaum kamu waktu kamu tinggalkan? Allah Maha tahu. Waktu tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka akan menyusul aku. Nabi Musa kata masa tu, aku datang dulu kepada kamu supaya engkau redha kepadaku. Nabi Musa kata tak apa, mereka akan menyusul. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, mereka tu sudah pun sesatlah, bahasa kita mudah kita kata. Allah cerita kepada Nabi Musa apa yang berlaku, sehingga Nabi Musa AS bila balik jumpa dengan kaum dia, dia balik dalam keadaan marah. Dan kisah ni kita akan baca pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ada tak fatwa tentang patung-patung kat Mesir diharamkan? Fatwa tentang patung-patung dekat Mesir. Dekat sana kan ada Universiti Al-Azhar. Ada Universiti Al-Azhar ada. Dari sudut hukumnya rasanya kena cek balik lah. Tapi dengan saya benda ni fatwa dimaklumi, hukum buat patung ni tak perlu kepada fatwa yang khusus. Semua mungkin terkait dengan hukum mengagung-agungkan patung Fir'aun. Mungkin kena rujuk balik lah. Kerana terlalu banyak dia kalau kita pergi Mesir ni, walaupun ada Al-Azhar, kita kena ingat dia juga Kristian ramai kat sana. Kristian Kipti tu masih lagi ramai. Jadi
pada kita siapa kita tak boleh nak beza mana seorang Islam, mana seorang Kristian. Cakap Arab belaka. Cakap Arab fasih pada kita lagi. Jadi mungkin asbab wujudnya golongan-golongan itu, maka benda tu jadi berleluasa tempat dia. Soal hukum tu tak adalah orang Islam nak pergi jadikan patung-patung tu tempat sembahan mereka, tapi fitnah terhadap orang-orang awam tu masih ada lah. Fitnah. Jadi sebab tu orang Mesir ni dia bangga dengan Firaun. Bangga dengan Firaun. Contoh kalau kita kata panggil Al-Fara'inah Lis-Salun, nama kedai dia kedai gunting rambut Firaun. Dia guna nama Firaun tu sebagai kebanggaan tamadun dia. Dan dia memang berbanggalah pasal itu pun menjana ekonomi dia. Museum dia penuh dengan patung-patung zaman Firaun. Apa? UK? Dekat museum. Yalah sebab dia orang ambil mana pergi. Kalau museum di UK ada tak tentang tamadun kita? Tak pasti. Kena pergi kat Portugal lah. Tengok Portugis ambil kita. Baiklah kita sambung besok lagi lah. Wallahu ta'ala alam. Ambillah iktibar supaya kita tak jadi seperti pengikutnya Nabi Musa. Ambillah juga iktibar, berhati-hati dengan orang yang wataknya seperti Samiri. Kita jangan jadi pengikut Nabi Musa, dan kena hati-hati dengan orang yang jadi Samiri. Samiri ni bukan orang biasa-biasa tak. Tapi pengaruh dia besar. Siapa sekarang perangai Yahudi sesama? Dia pusing-pusing macam tu. Cuma Nabi dah pesan kita. Kita ni umat Islam kalau tak ikut Nabi, akan ikut umat-umat terdahulu. Sehingga sahabat tanya siapa? Yahudi Nasrani ke? Nabi kata siapa lagi? Mana kalau kita tak ikut Quran dengan sunnah, kita akan ikut perangai Yahudi dan Nasrani. Ikut nafsu lah. Semoga Allah Ta'ala pandu kita kepada kebaikan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.